Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 memilih tajuk tanggungjawab pegawai dan pejabat awam bagi memastikan komitmen dan dasar kerajaan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam dapat dilaksanakan dengan cepat, cekap dan berkesan. Semua pegawai awam hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mereka akan dikenakan tindakan tata tertib jika mereka melanggar peraturan tersebut. Mes ni saya tengok. Oh, ini perkhidmatan perkhidmatan yang mana terpakai kepada kita berdua sebagai penjawat awam. Macam tu Cikgu Suhairi. Jadi apakah peranan juga tugas seorang penjawat awam yang Cikgu Suhairi? Cikgu Zaki nak tahu? Ya. Poin seterusnya ialah pegawai hendaklah melaksanakan tugas dengan cekap. Contohnya ketika guru mengendalikan kelas PDPR semasa pandemik. Pengalaman mengendalikan kelas dalam talian membuktikan pendidik hari ini harus bersifat kreatif dan cepat belajar mengadaptasikan sistem mahupun kandungan dalam PDP. Dalam hal ini, pendidik mesti peka dan dengan kehendak semasa yang memerlukan mereka cekap mengendalikan aplikasi dalam talian. Okey, yang ketiga ialah jujur dan amanah. Okey, kenapa sebagai seorang guru maupun sebagai seorang kaki tangan awam kita perlu jujur dan amanah? Okey, yang pertama ialah kerana ia adalah keperluan asas sebagai seorang pekerja. Yang kedua ialah bagi mengelakkan kita melakukan pelbagai penyelewengan dan yang seterusnya bagi kita dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas. Seorang pegawai dan penjawat awam perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab di mana dia mempunyai sikap accountability yang tinggi, mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan baik tanpa menyalahgunakan kuasa dan mengambil mana-mana faedah daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, penjawat awam juga perlu mempunyai sikap berintegriti di mana mampu memupuk nilai-nilai murni seperti keikhlasan, kejujuran dan juga ketulusan dalam semua urusan tanpa melibatkan diri dengan gejala rasuah, menyalahgunakan kuasa dan terlibat dengan masalah tata tertib. Okey, seterusnya, meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan sendiri. Okey, kita sebagai seorang guru, janganlah kita pentingkan diri sendiri. Kita perlu beri tumpuan kepada pelajar, ibu bapa yang mahu berurusan dengan kita kerana mereka merupakan pelanggan kita di dalam sektor perkhidmatan. Itu sahaja. Yang keempat, tidak menggunakan kedudukan awam bagi faedah sendiri. Bagaimana yang dikatakan seorang guru menggunakan kedudukan awam bagi faedah sendiri? Itu contohnya, guru mungkin menggunakan atau meminjamkan harta benda sekolah untuk tujuan pribadi. Seperti contoh mesin pencetak. Contoh yang kedua, guru mungkin menyebelahi atau mengutamakan saudara mara dalam hal yang berkaitan suatu pertimbangan di sekolah. Seterusnya adalah menjaga nama baik perkhidmatan awam. Seseorang guru haruslah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Seseorang guru haruslah menjaga nama baik perkhidmatan awam dan tidak membuat apa-apa tuntutan palsu. Seseorang guru juga tidak boleh menyebarkan info yang tidak benar mengenai sekolah, kementerian dan sebagainya. Apa pula peranan dan tanggungjawab yang seterusnya? Seterusnya ialah tidak cuai dalam melakukan tugasan. Tugasan yang diberikan harus dilakukan dengan sempurna sebab kalau tak nanti akan menjejaskan sesebuah institusi ataupun jabatan tersebut. Bila kita dapat sesuatu tugas, kita laksanakan dengan baik. Jangan kita tangguh-tangguh. Konklusinya di sini, tidak kira kita sebagai pegawai ataupun pekerja di tahap pelaksana, pemikir holistik ataupun pembimbing ataupun mentor, kewajipan dan peranan tanggungjawab adalah sesuatu yang kita perlu titik beratkan sewaktu kita bekerja. Oleh itu saja daripada Kumpulan 8. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.